Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan kita jumpa bagi siaran Garasi untuk 19 hari bulan Januari. Ini minggu yang ketiga bagi tahun 2021. Bulan yang ketujuh bagi Garasi TV bersiaran. Saya ucap ribuan terima kasih pada anda semua yang terus menyokong. Kepada mereka yang petang tadi bersama dengan Garasi, kira-kira 500 view tadi untuk berkongsi mengenai perkembangan isu semasa terutama COVID-19. Anda pun dah ikut perkembangan, saya rasa. Walaupun kita rasa letih dan rimah dengan angka-angka yang kita dengar, tapi kita kena sentiasa mengingatkan semua supaya sekurang-kurangnya Garasi juga bersama dengan kerajaan, bersama dengan anda semua, kita jaga kita untuk terus saja mengingatkan anda mengenai kes-kes COVID-19. Hari ini kita ada 3,600 lebih kematian, 3,600 lebih kes, menjadikan satu lagi angka yang tinggi, sekurang-kurangnya angka top 10 yang tertinggi, walaupun semalam dulu lebih tinggi dengan 4,000 lebih kes. Tapi itulah angka yang kita akan capai dalam 7 hari pertama PKP ni. Saya tak fikir kita akan berada di bawah angka 3,000. Kerana ini adalah kesan daripada jangkitan yang berwabak sejak cuti Christmas dan juga cuti tahun baru. Jadi angkanya akan terus meningkat dan meningkat saja. Kluster akan bertambah, walaupun kluster yang ditamatkan juga banyak, tapi ada 299 lagi kluster aktif yang masih ada, walaupun total hampir 400 kluster telah pun berakhir. Kita ada 14 lagi angka kematian hari ini, menjadikan kekal 600 lebih. Saya tak boleh ingat dengan detail untuk semua tu. Jadi berarti hari ini masih lagi hari yang menakutkan dari segi angka. Selangor dan Kuala Lumpur masih lagi menjadi negeri yang menakutkan dari segi penguasaan peratusan jangkitan. Dan petang tadi Menteri Kanan Keselamatan telah mengumumkan bahawa PKP dilancarkan di seluruh negara kecuali di Sarawak. Walaupun Kuching, Miri dan satu lagi daerah di Sarawak juga telah PKP. Ini kerana angka jangkitan telah meningkat, terutama kluster diaspora ataupun kita panggil kluster sporadik yang merebak kerana pergerakan orang daripada zon merah ke zon hijau. Kelantan juga menerima angka yang menakutkan. Johor masih lagi negeri yang menakutkan. Dan dia bercampur pula dengan krisis selepas banjir besar ni. Jadi kita takut dalam keadaan huru-hara ketika orang ramai berkumpul dan juga berada bersama dalam waktu di kemah perpindahan sementara tu, kita harap tak ada kes-kesnya. Tapi inkubasi kuman akan berada dalam 7 hingga 10 hari sebelum kita dapat angka yang sebenar. Jadi 14 hari PKP ni bolehlah kita anggap sebagai akan bersambung. Saya suka mengingatkan saudara berdasarkan pengalaman saya, bahawa 6 minggu ataupun 3 penggal bagi PKP ini adalah terpendek, dan bersedia untuk mendapat 6 penggal ataupun 3 bulan bagi membolehkan angka jangkitan turun kepada 0.4 R0 ataupun di bawah 300 angka jangkitan ni. Jadi itu update saya hari ini, kerana saya rasa anda semua pun telah membaca di mana-mana pun kita tak dapat lari daripada begitu banyak berita mengenai PKP. Kepada mereka yang sedang menjalankan kuarantin di rumah, terutama yang dah tak boleh lagi diterima oleh Kementerian Kesihatan untuk berada di pusat isolasi, sama ada hospital ataupun pusat isolasi khas yang dibuat di Maib atau di mana-mana dewan, tak mungkin lagi dapat menampung kerana kita ada 40 lebih ribu kes aktif, sedangkan fasilitis yang kerajaan ada hanya untuk 23,000 kes. Dan paling menakutkan adalah kerana angka mereka yang berada di dalam ICU juga meningkat 200 lebih. Jadi kita tak pasti sama ada mereka yang berada di Lembah Kelang terutamanya, di kawasan yang padat penduduk dan jumlah mesin bantuan pernafasan mungkin digunakan pada kapasiti maksimum. Jadi kita akan balik pada apa yang dikatakan 4 hari untuk 1 nyawa. Sekiranya seorang itu menggunakan mesin selama 4 hari dan pada hari yang keempat dia gagal untuk mendapatkan sistem rangsangan bernafas dengan sendiri dan keadaan makin kritikal, mesin akan dicabut. Jadi kita akan melalui berita bagaimana beribu-ribu atau berbelas-belas ribu rakyat Itali melalui suasana ini ketika kuman COVID-19 merebak dengan drastik di Itali pada April dan Mei hingga Jun.
di mana Itali pada mula-mulanya mengamalkan dasar mereka yang berusia 80 tahun ke atas tidak akan diberi rawatan mesin bantuan pernafasan, diasingkan dalam kemah dan dibiarkan mati. Kemudian bila angka meningkat lagi, Itali menurunkan kadar pada 65 tahun ke bawah, di mana mereka berusia 65 tahun ke atas yang dianggap tipis peluang untuk hidup, diasingkan dan dibiarkan mati. Itu yang berlaku di negara yang mempunyai fasiliti perubatan maju. Masih lagi terpaksa bertindak demikian apabila kes memuncak. Dunia mencapai angka 96 juta ini. Saya rasa by hujung bulan ni dunia akan menerima 100 juta kes positif. Amerika akan melepasi 23 juta pada bila-bila masa dan mungkin mencapai angka 400,000 kematian pada hujung bulan Januari ini. Indonesia mencapai 930,000 kes dengan 27,000 kes kematian dan kemungkinan akan mencapai 1 juta kes pada hujung Januari. Itu saja yang boleh saya update secara ringkas kepada saudara mengenai COVID-19 dan kita hanya akan memulakan suntikan barisan depan dulu pada hujung bulan Februari dan bahawa suntikan ini menjadi option saja kerana setakat ini kerajaan mengatakan ia option pada mereka yang tak mahu disuntik, mereka bebas untuk tidak disuntik, dan bagi mereka yang mahu disuntik, mereka boleh disuntik. Ini adalah option. Majlis Ulama telah mengeluarkan penggunaan vaksin adalah harus tapi suntikan adalah wajib. Ini menunjukkan bahawa keadaan sangat kritikal dan saya fikir kata kemungkinan sekiranya ramai yang mengelak atau enggan disuntik, kerajaan akan meminda dengan menggunakan akta darurat untuk menjadikan suntikan ini wajib di kawasan-kawasan yang dah digazetkan sebagai merah dan jangkitan berwabak tinggi. Kerana sekiranya kita memberi option kepada orang kita, saya rasa peratusan yang tinggi, kumpulan tegar ataupun kumpulan yang percaya kepada kabar-kabar angin bahawa suntikan ini boleh membawa maut dan sebagainya, dan ini akan memberi ruang juga kepada kumpulan anti vaksin untuk kembali aktif kerana mereka tahu bahawa mempromosikan kempen anti suntikan vaksin COVID-19 dianggap tidak bersalah kerana cara kerajaan menyampaikan maklumat boleh saja menyeleweng dan memberi ruang kepada kumpulan anti vaksin untuk mengatakan bahawa mereka berhak untuk berkempen dan berhak untuk mempengaruhi masyarakat untuk tidak membuat suntikan. Itu kita ada berapa view setakat ni? Saya intro kan. 501 itu yang saya boleh update pada saudara. Hari ini yang di-Pertuan Agong Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda di-Pertuan Agong bersuara sekali lagi dalam bahasa yang mudah, iaitu meminta semua orang memberi fokus kepada usaha menangani COVID-19 dan tidak berpolitik. Saya fikir ini mesej untuk politik, tetapi baginda menggunakan perkataan rakyat. Saya fikir pemimpin juga adalah rakyat kepada Yang di-Pertuan Agong. Saya berjanji siang tadi untuk menjelaskan pada saudara bagaimana undang-undang darurat ini dibuat berdasarkan pada Perlembagaan 150 dalam kurungan 1, iaitu Yang di-Pertuan Agong dengan kuasa mandatori boleh mengisytiharkan darurat apabila negara berada dalam keadaan terancam, dan terancam dalam kes ini adalah apabila Yang di-Pertuan Agong beranggapan setelah menerima nasihat daripada Perdana Menteri dan kumpulan pakar kesihatan dan kumpulan perkhidmatan awam, Angkatan Tentera dan pihak polis, maka baginda bersetuju mengisytiharkan darurat hingga 1 Ogos. Dan untuk makluman saudara, perkara Perlembagaan 150 pala dalam kurungan 1 ini juga berkait dengan 150 dalam kurungan 8, iaitu keputusan ini tidak boleh dicabar di mahkamah. Jadi walaupun ada pihak cuba membawa untuk mencabar kesahan atau keabsahan keputusan ini, tetapi saya telah membaca 3 pandangan peguam, iaitu peguam paling kanan adalah Profesor Emeritus Dr. Syad Dr. Syad Faruqi. Walaupun dia tidaklah mesra kerajaan dari segi pandangannya, tapi beliau menyokong dan mengatakan bahawa keputusan darurat ini adalah sah dan mengikut perlembagaan. Saya juga membaca pandangan daripada peguam kanan, Hanif Katri Abdullah. Beliau walaupun lebih mesra dengan pasukan Tun Mahathir, beliau juga mengatakan adalah sukar untuk mencabar keputusan ini di mahkamah kerana mahkamah tidak akan mendengarnya, kerana walaupun mahkamah mendengarnya atas serangan ke atas Perdana Menteri, tetapi bererti mahkamah telah mendengarnya sebagai satu kritikan dan satu bantahan ke atas Yang di-Pertuan Agong, kerana Yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan darurat, Perdana Menteri hanya mengumumkan. Itu pandangan peguam yang kedua. Dan saya juga mendengar pandangan pakar perlembagaan
Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz yang juga mengatakan perbicaraan ini adalah kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong berdasarkan Perlembagaan 150/1, maka itu sebarang ura-ura untuk membawa kes ini ke mahkamah adalah terbatal kerana ada perkara satu dalam perlembagaan yang sama 150/8 menyebut pengisytiharan ataupun proklamasi darurat oleh Yang di-Pertuan Agong tidak boleh dicabar dan didengar oleh mana-mana mahkamah. Jadi apa saja usaha sama ada untuk membuat protes memorandum atau tanda tangan, ini hanyalah usaha orang politik kerana mereka perlu terus bersuara dan bersuara untuk mendapat perhatian awam. Ini adalah kempen orang politik kerana mereka perlu berada dan sentiasa memperlihatkan mereka berada dalam semua senario negara. Tapi untuk orang macam kita yang tak ada kepentingan kuasa, kita menganggap bahawa dengan keadaan kadar jangkitan, dengan beberapa benda yang diperlukan oleh kerajaan, darurat boleh diisytiharkan. Seperti mana yang saudara tahu adalah fitnah sekiranya darurat ini adalah darurat penuh yang boleh merampas hak asasi. Seperti mana kata seperti mana kata Profesor Emeritus Dr. Syad sendiri, seperti kata Gopal Sri Ram, seorang pengguam kanan dan juga timbalan Pendakwa Raya, mengatakan bahawa walaupun darurat diisytiharkan, semua hak asasi individu di negara ini masih dilindungi oleh undang-undang. Darurat hanya berkait dengan kaedah untuk mengawal wabak bencana COVID-19 dan juga beberapa hal yang lain, tetapi hak asasi seperti undang-undang ISA, tangkapan tanpa bicara, penutupan akhbar, larangan untuk mengkritik kerajaan, tangkapan-tangkapan kepada aktivis politik tidak dilaksanakan. Jadi bererti darurat ini adalah sepenuhnya darurat yang menjurus kepada hal-hal bagi menangani keselamatan yang berkaitan dengan wabak COVID-19 kerana kerajaan tidak mengamalkan sebarang dasar untuk merampas hak asasi individu walaupun darurat dilaksanakan. Ini membezakan darurat ini dengan darurat-darurat yang lainnya. Sama ada anda membaca darurat komunis 1948-1960 yang bersambung hingga tahun 1989-1992 kot. Juga darurat di Sarawak pada 1966, dan kemudian darurat sekali lagi di Sarawak ketika pemerintahan Ketua Menteri Stephen Kalong Ningkan apabila ada 42 adun yang adun Sarawak 21 menolak beliau, 21 menyokong. Jadi oleh kerana jumlahnya tak ada majoriti, maka waktu itu diisytiharkan beliau dipecat dan diganti orang lain. Kemudian berlaku huru-hara, maka Sarawak diisytiharkan darurat. Jadi itu saja yang boleh saya share dengan saudara untuk buat saudara faham perkara yang paling mudah tentang darurat ni. Walaupun saudara mungkin rumit apabila membacanya dari kenyataan orang politik, tapi kita baca saja secara perlembagaan bahawa selagi darurat ini tidak menjadikan seorang Perdana Menteri diktator, selagi darurat ini tertakluk kepada apa yang telah pun diputuskan oleh Perdana Menteri hanya untuk menjaga ketenteraman awam dalam konteks memastikan satu adalah penularan wabak COVID-19 dapat dikawal dan dikawal selia dengan baik, mangsa banjir dapat dibantu, ekonomi negara dapat stabil dan tiada kegoyangan politik bagi membolehkan fokus terhadap COVID-19 dapat dilaksanakan. Darurat ini hanya akan kekal pada 1 hari bulan Ogos, dan apabila jawatan kuasa darurat dibentuk, mereka boleh menjadi pihak kedua yang akan menasihatkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Selain sekarang ni, Yang di-Pertuan Agong telah menerima nasihat daripada Perdana Menteri, tetapi apabila jawatan kuasa darurat dibentuk, Yang di-Pertuan Agong akan boleh mendengar pandangan yang kedua daripada jawatan kuasa ni, sama ada untuk memendekkan darurat atau memanjangkan darurat. Itu yang saya update saudara untuk memahami tentang kuasa Yang di-Pertuan Agong dalam perlembagaan, bukan dalam perlembagaan 150/1 dan 150/8. Okey, kita ada berapa view? 653 itu yang saya share dengan saudara untuk buat saudara faham. Kalau ada soalan saya ambil. Saya bukan pakar perlembagaan, tuan-tuan. Saya terpaksa menghabiskan masa 2 hari cuti membaca hampir semua artikel. Darurat komunis adalah satu hal yang lain. Paling hampir adalah membaca darurat di Sarawak pada tahun 1968 apabila Ketua Menteri Stephen Kalong Ningkan dipecat apabila gagal memperolehi undi majoriti, kerana pada waktu itu angka DUN Dewan Undangan Negeri ataupun wakil Dewan Undangan Negeri di Sarawak adalah genap, iaitu 42. Jadi apabila 21 menentang, berarti beliau kehilangan simple majority kerana 21-21. Maka itu pada waktu itu Governor Sarawak Abang Haji Openg telah mengisytiharkan beliau Stephen Kalong Ningkan dipecat, tetapi waktu yang sama beliau enggan menerima keputusan dipecat, dan kemudian berlaku kekecewaan di mana
Stephen Kaloningkan selepas dipecat cuba menggalakkan rakyat Sarawak untuk menuntut keluar daripada Malaysia, jadi diusyarkan darurat. Itu saja sejarah yang saya boleh bagi tahu pada saudara mengenai darurat negara ini. Darurat komunis adalah perkara yang asas untuk saudara faham, dan darurat ini tidak menjadikan mana-mana individu dalam negara ini kehilangan haknya dari segi hak asasi. Dan perkara pertama yang berjaya dalam darurat ini adalah apabila kerajaan menggunakan kuasanya walaupun dalam bentuk negosiasi, tetapi darurat membenarkan semua fasiliti atau infrastruktur milik mana-mana pihak bukan kerajaan, iaitu swasta dalam kes ini, akan digunakan untuk tujuan negara. Jadi itu yang menyebabkan dalam rundingan ini pihak swasta bersetuju untuk menyediakan fasiliti bagi membantu mangsa COVID-19, terutama mereka yang berada dalam keadaan kritikal kerana kita kekurangan mesin bantuan pernafasan. Jadi sektor swasta walaupun secara aman bukan secara paksa, di mana kedua-dua pihak bersetuju telah bertemu dengan Perdana Menteri, berarti sektor swasta telah memulakan langkah untuk menyediakan fasiliti di hospital swasta bagi membantu kerajaan menangani lambakan pesakit wabak COVID-19, terutama mereka yang berada dalam keadaan tahap 3, 4 dan 5 yang memerlukan bantuan mesin pernafasan. Okey. Soalan ada? Ya, sama. Semua PKP akan sama saja, tak ada PKP yang berbeza. Sektor ekonomi, pembuatan, pembinaan, peruncitan dan juga perkhidmatan akan dibenarkan diteruskan. Cuma pergerakan sosial saja akan dilarang. Perniagaan-perniagaan yang tidak utama yang tidak disenaraikan dalam senarai yang dikeluarkan oleh MITI tidak boleh dilaksanakan. Jadi sama aja, PKP ini lebih longgar daripada PKP pertama. PKP pertama hampir macam lockdown saudara, kerana semua sektor ditutup. Tetapi dalam PKP ini 5 sektor dibenarkan, iaitu sektor pembinaan, perkilangan, pembuatan, perkhidmatan dan juga peruncitan dibenarkan beroperasi bagi membolehkan ekonomi negara bergerak. Keadaan bekalan makanan juga rantaian ekonomi dan pekerjaan tidak terjejas dengan teruk walaupun sektor-sektor lain tergugat. Ini yang paling menjadikanlah, kerana walaupun sektor penghilangan, pembuatan, pembinaan diteruskan, tetapi saya kata ramai orang juga kehilangan terjejas teruk pendapatan, terutama mereka yang berada dalam sektor rencam, mereka yang berada dalam perniagaan kecil, pemilik restoran dan macam-macam, kerana take away ataupun bawa pulang ni bukanlah sesuatu yang menguntungkan bagi peniaga-peniaga kecil yang tidak berdaftar dengan e-hailing atau perkhidmatan pandu hantar ni. Jadi saya rasa berjuta juga orang yang terjejas. Dan semalam kita telah mendengar pengumuman baru daripada kerajaan dengan pakej 15 bilion ringgit tu. Antaranya mereka yang berada dalam akaun 2. Walaupun anda memohon dan memerlukan proses yang panjang, tetapi mandatori 1,000 akan diberikan pada mereka, dan kemudian barulah diproses sama ada saudara layak mendapat kelulusan penuh. Tetapi 1,000 akan mula diberi. Cuma diberi pada 26 hari bulan Januari, tetapi telah ada ura-ura untuk mendesak diberikan segera. Tapi yang pastinya 26 Januari akan dibayar. Dan waktu yang sama tu saya fikir kata ini antara beberapa pakej untuk merangsang ekonomi dan juga membantu kita semua. Tapi pada waktu yang sama saya tak fikir 1,000 adalah memadai. Sekiranya PKP ini dilanjutkan hingga 3 penggal. Paling pendek itu 3 penggal, berarti 2 minggu, 2 minggu dan 2 minggu, 6 minggu. Minimum untuk mengawal lekuklah jangkitan. Walaupun kata Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia, Datuk Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, bahawa kita memerlukan 3 bulan minimum. Jadi kalau 3 bulan agak teruk, agak parah tu bagi mereka yang berada di sektor yang dilarang sama sekali untuk beroperasi. Sekali lagi dalam geran semalam, e-dagang ataupun mereka yang berniaga seperti streaming garasi ni diberi geran tambahan untuk membolehkan peniaga yang kehilangan punca pendapatan dalam perniagaan premis fizikal beralih kepada perniagaan online. Tetapi macam saya bagi tahu pada saudara bahawa tidak mudah. Saya menganjurkan kursus di banyak tempat sebesar-besar institusi yang hebat kelas A kerajaan, sampailah kepada institusi kerajaan kelas A, tuan-tuan, 4 kali mesyuarat dan mengadakan pertemuan hingga ke level ketua pengarah pun mereka tak boleh nak melaksanakan streaming ataupun perniagaan online dengan lambakan stok buku yang hampir bernilai 15 juta. Ada yang memiliki stok buku hampir 10 juta.
Saya juga pergi ke Kelantan untuk membuat streaming bagi membantu usahawan negeri Kelantan, pun tak berjaya tuan-tuan. Tak mudah untuk mereka melaksanakan streaming kerana kebiasaan orang Melayu berniaga secara fizikal menyebabkan mereka menganggap berpindah ke teknologi adalah sesuatu yang berat kerana dia memerlukan rutin yang berbeza. Memang tuan-tuan, memang berat. Saya memang bagi tahu kata rutin bekerja di online berat, walaupun nampak duduk dan bercakap saja. Dari segi jadual, dari segi waktu, dari segi persediaan, dia memerlukan rombakan disiplin. Orang tak boleh lagi bercakap tentang 9-6 pergi masuk 9 pagi balik 6 petang. Tiada lagi pergerakan waktu statik, tetapi dia dipanggil sebagai waktu efisien, kerana berniaga ni pada waktu efisien dia adalah mengikut jadual masing-masing, tuan-tuan. Jadi ramai orang, terutama mereka yang bekerja di Jabatan Kerajaan, tak mahu bertukar kepada streaming kerana mereka selesa bekerja 8 pagi 5 petang. Jadi tak semua orang sanggup ni. Dia memerlukan satu generasi ataupun 1,5 generasi kalau kita nak mengubah ini, terutama bagi mereka yang telah pun tegar, kebal dan juga lali dengan cara kerja lama yang relax dah 9 pagi dan balik 6 petang. Berarti mereka tak akan berpindah ke teknologi streaming kerana flexibility teknologi streaming memerlukan kepekaan yang luar biasa. Cakap tentang industri buku, tuan-tuan, saya ada buat buku ni. Saya tak pernah jual buku saya, tuan-tuan. Sama ada secara apa pun. Cuma sejak kebelakangan ni, lebih kurang dalam 6 atau 7 judul buku saya diterbitkan oleh penerbit. Dulu saya terbitkan sendiri, tuan-tuan. 3 judul RM20,000 duit poket, collect balik RM3,000 je. Rugi tiap kali terbit buku, berarti kerugian. Cuma ni diterbitkan oleh penerbit independen, iaitu Caterpillar. Jadi buku ni pun dia terbit untuk pesta buku, tapi pesta buku 2020 tak akan boleh dibuat dan 2021 tak boleh dibuat. Jadi saya beli balik daripada mereka dan akan menjualnya. Inilah saya rasa kumpulan sebuah novel saya yang paling mudah dan boleh difahami daripada 15 yang ada tu. Jadi saya beli pada dia dan saya nak jual secara online. Buku ni Lato dan Asmiranda ni, ini adalah novel kedua saya ada 3 novel. Novel 1 tu agak berat untuk dibaca dan dia selamat kerana dijual oleh ITBM. Tapi ini kerana dicetak oleh penerbit dia independen, penerbit sendiri, penerbit kecil-kecil, tuan-tuan. Jadi dia tak dapat jual, jadi saya beli balik dan akan jual untuk membantu buku ni supaya penerbit ni, tuan-tuan, dapat kembali wang ni. Sebenarnya selama saya menulis, tuan-tuan, saya tak pernah menerima royalty. Royalty buku teks saya, syarikat yang dapat tu bila time bayar royalty dia declare bankrupt. Mereka pandai, tuan-tuan, waktu mereka membida dengan kerajaan, mereka bida di bawah anak syarikat. Bila dia orang collect payment daripada kerajaan, nak bayar kepada penulis, tuan-tuan, dia orang tutup syarikat tu dan declare syarikat tu bankrupt. Inilah mereka lakukan setiap kali mereka mendapat kontrak daripada kerajaan dalam membekalkan buku teks. Jadi walaupun nilai karya tu mencapai RM14,000 dua kali, saya hanya dapat cek RM457 je daripada sepatutnya RM28,000 tu. Tapi halal je lah kerana itu menjadi bacaan budak-budak sekolah. Jadi saya akan jual buku ni. Cuma saya cerita sikit. Nanti boleh lock je sebab ada banyak. Tapi malam ni kita tak mau lock panjang sebab saya nak jual barang. Jadi kita lock dalam 15 minit je. Kalau saudara nak, saya jual RM30 je satu, tuan-tuan. Ini yang mudah saudara baca. Kerana satu adalah kerana ada kisah yang saya tulis ni. Semua orang tahu kata, kawan-kawan saya semua gelak, tuan-tuan, kerana mereka tahu saya punya RM30, tuan-tuan. Mereka tahu saya punya cerita tentang Asmiranda ni. Saya tulis cerita ni kerana dua watak ni sangat mempengaruhi saya. Lato ni semua orang tahu adalah Neo Leto. Siapa yang mendengar kumpulan muzik pop Indonesia yang terkenal, iaitu Leto, akan kenal dengan Neo. Neo ini adalah anak kepada penyair Sufi Indonesia yang terkenal, M.H. Ainul Najib, yang kemudiannya hampir terkeluar daripada Islam selama 4 tahun apabila beliau merasa sangsi tentang kewujudan Tuhan yang satu. Jadi bila dia menghilang dan dia kembali dan mengadakan pertemuan dengan bapa dia dan kembali menyanyi lagu-lagu Islam dan bersama dengan, siapa yang mendengar lagu-lagu Sufi Indonesia akan tahu Kiai Kanjeng yang dipimpin oleh M.H. Ainul Najib yang berkahwin dengan penyanyi pop Indonesia yang popular pada tahun 80-an, kemudian berhijrah pada Islam, iaitu Novia Kuala Paking. Ini anak tiri Novia Kuala Paking. Jadi bila saya baca kisah dia dan baca satu interview dia, bagaimana daripada anak seorang ahli Sufi yang kuat ajaran agama dan memiliki pesantren, beliau menjadi budak pop yang mempertikaikan kewujudan Tuhan, hinggalah beliau kembali percaya akhirnya bahawa Tuhan yang Esa itu, Allah itu Esa. Jadi saya baca interview tu. Dan kemudian Asmiranda adalah seorang bintang pop
yang keluar daripada Islam. Yang saya kata, saya pergi Mekah tu, saya tak kenal dia ni tuan-tuan, tapi kadang-kadang kita cuma tahu dia seorang penyanyi je, tapi kadang-kadang dalam dunia ni aneh tuan-tuan, kita akan menerima sesuatu yang kita rasa sangat simpati, sangat kasihan. Jadi di Mekah saya kerap berdoa semoga Aspirandah ini kembali kepada Islam, kerana dia sekarang adalah pendakwah Kristian yang sangat luar biasa melalui lagu-lagu dia. Tapi saya buat je lah novel ni. Jadi kalau saudara nak lock malam ni, saya benarkan 15 minit je lock, tengok berapa yang ada, besok boleh lock lagi, lusa boleh lock, sebab ada 200 buah dengan saya. Kita jual RM30 plus post. Lato dan Asmirandah ni saudara boleh baca, kerana saya rasa inilah novel yang paling mudah, kerana saya menulis dalam bentuk realism magis, iaitu aliran sastra yang sangat popular di kalangan Amerika Latin. Kadang-kadang ada novel saya tu saya tak paksa saudara baca, sebab sangat suka. Tapi ada yang novel-novel kritik politik saya yang ada, tapi yang ini paling mudah lah, sebab saya tak nak jebakkan saudara dalam pandangan politik saya dengan meminta saudara membaca Hikayat Tanah Jauh, membaca Magis Kota, Pop Urban, tu semua berbau politik. Termasuk yang dicalonkan untuk Hadiah Sastra Perdana baru ni, kita tunggu keputusan dan nanti, iaitu lelaki yang terlupa makan malam, dan juga Sekuntum Bunga Neraka tu. Tapi ini je yang simple untuk saudara dengar. Sepatutnya saya jual 2, tapi seorang lagi penerbit dia kata dia tak sempat nak print buku saya, iaitu Cinta Sepasang Merpati tu. Yang time kalau ada saya akan bagi. Sebab ini saya tulis pakai handphone je, 9 hari je untuk menyiapkan novel ni. Jadi kalau saudara nak lock sekarang je, lock novel RM30, lock je. Nanti 15 minit admin kata kita tutup, besok kita buka lagi hingga habis dah 200 buah ni. Saudara boleh lock RM30. Dan kalau nampak okey, saya mungkin akan membantu penerbit-penerbit lain yang pernah menerbitkan buku saya tapi tak laku. Kesian tuan-tuan. Sebenarnya gini tuan-tuan, saya cerita dalam dunia buku ni, saya menulis kerana minat. Dan kemudian saya jumpa dengan kawan jadi penerbit. Saya akan cakap dengan penerbit, kau terbitlah, untung saya takkan ambil. Jadi kawan saya pun terbit. Sebab dia orang terbit pun tak untung tuan-tuan. Dia mereka jual cukup je, adalah untung dia, tapi untung dia sewa bangunan, bayar gaji, minum kopi, makan, habis. Jadi untuk penulis seperti saya ni memang daripada tahun 1990 saya menulis tuan-tuan. Menulis ni kadang-kadang kita lebih banyak mengeluarkan wang. Macam saya katalah, 3 novel pertama yang saya terbitkan sendiri, RM20,000 duit saya habis. Jual balik dapat RM3,000 je. Perpustakaan Negeri Selangor je yang beli. Yang lain adalah habis bagi pada kawan-kawan, bagi pada pengedar. Lepas tu kawan-kawan jual, saya nak minta balik pun tak sampai hati, sebab kawan-kawan adalah peniaga buku sepenuh masa. Jadi bagi dia orang 50 buku. Kemudian tahulah orang jual sikit-sikit. Kadang-kadang saya kata halalkan je lah, sebab saya menghormati kerana mereka bekerja menjual buku. Seperti kawan saya yang meninggal tu tuan-tuan, Marjan S tu. Tak mudah hidup. Untuk pengetahuan saudara, ini saya jual kerana saya kesian, kerana penerbitnya menerbitkan sekitar 400 ke 500 naskah untuk dia nak sediakan pada pesta buku. Tapi sayang waktu pesta buku tu tak jadi. Bila tak jadi, buku ni tersimpan. Dan satu hari saya teringat, kesian lah kat dia. Saya kata bawa lah jual kat garasi kalau ada orang nak beli. RM30 je kita jual.